Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Pelangai for Pelangai pada seluruh warga Pelangai, seluruh rakyat negara kita lah. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bertemu kita lagi pada malam ini bersama saya live Pakatan Harapan LJ. Jadi tuan-tuan, sebelum kita berbicara panjang lebar, saya terlebih dahulu memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan limpah kurnia Allah juga, dengan rahmat Allah juga, dapat kita bersiaran langsung pada malam ni. Jadi selawat dan salam juga pada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita beroleh syafaat baginda. Jadi tuan-tuan, apa agak-agak tajuk kita ini hari tuan-tuan Tajuk kita nak borak ini hari kan. Jadi saya malam ni adalah bersama menemani saya anak buah saya kan. Dia nak tengok saya buat live jadi sama anak buah saya Daud Selamat pun ada tengok. Jadi tuan-tuan, tadi posting saya lebih kurang dalam pukul 9, dari 9 lebih rasanya, saya satu posting Facebook saya saya ada postkan lah sedikit gambar-gambar macam tu. Tapi itu bukan isu perbualan saya malam ni. Itu bukan isu perbualan saya pada malam ni. Isu-isu gambar yang saya postingkan baru sebentar tadi, lebih kurang dalam pukul 9 lebih tu. Itu ada sikit kerosakan lah di Jalan Lembah Jaya. Saya tengok kerosakan tu bahaya lah. Memang membahayakan sedikit. Tapi perbualan saya pada malam ni, perbualan saya pada malam ni, saya lebih merujuk kepada Pelangai ni. Pelangai ni saya masih lagi tuan-tuan bicarakan Pelangai ni supaya minda kita warga Pelangai agak berubah sedikit, kita memberi keyakinan lebih tinggi dalam bentuk kita bermajoriti di Pelangai, memilih warga Pelangai sebagai wakil rakyat kita. Saya masih tidak berganjak dengan kehendak ini ataupun hasrat ini. Walaupun kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, kita masih dalam di Pelangai ini, kita masih dalam agak-agak kebingungan dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Tak habis-habis isu masing-masing salah menyalah antara pemimpin-pemimpin parti. Baru-baru ni gempa Malaysia dah 40 tahun tuan-tuan. Kalau ikut cerita daripada reporter yang menyiasat tu, dah hampir 40 tahun kita makan daging yang masuk ke negara kita bukanlah satu daging yang halal dimakan. Terbongkar perkara ni dah 40 tahun, lama dah. Jadi biarlah pihak berkuasa lah tuan-tuan, kita serahlah pada pihak berkuasa kan. Mudah-mudahan perkara ini dapat diperbetulkan supaya kita sebuah negara Islam ini beroleh makanan yang halal lah. Tuan-tuan, berbalik kepada isu Pelangai ni tuan-tuan, kalau lah saya rasa
pemikiran kita di pelangai ni dah boleh kata meyakini kepada anak tempatan untuk menjadi wakil rakyat kita, tuan-tuan. Saya rasa kita akan lebih agak maju sedikit, pergerakan itu agak laju sedikit daripada yang lepas-lepas. Pasal apa di pelangai ni, tuan-tuan, dia kemajuannya ada, tapi kemajuan yang begitu menyiput, maknanya terlalu perlahan, kan, terlalu perlahan. Macam contoh petang tadi saya tengok buat lalu sambil-sambil lalu, saya kata kenapa jalan ini baru ditambah lebarkan sedikit, dan kawasan yang baru ditambah lebar itu dah tidak selamat lagi digunakan, diletak pancang-pancang yang kecil. Itu mungkin inisiatif orang yang lalu lalang di situlah, saya rasa lah dia letakkan apa ni, pelepas sawit ya, sebagai tanda benda itu rosak di situ, kan. Jadi semua persoalan, tuan-tuan, kadang-kadang di pelangai ni, tuan-tuan, saya tengok, tuan-tuan, kontrak kerja-kerja kontrak macam ni, buat longkang, kontrak kecil-kecil itu pun tak dapat orang pelangai, tuan-tuan. Mungkin saya tengok tak dapat lah, saya percaya tak dapat pasal kerja-kerja tu tepi-tepi jalan tu, kadang-kadang mesin-mesin rumput tu, kan, diambil alih. Saya tengok macam orang Pakistan yang buat kerja, buat longkang, kan, orang Pakistan. Tapi saya rasa di pelangai tak kurang lah dia punya apa ni, anak-anak warga pelangai, kontraktor yang kata layak apa ni buat kerja-kerja itu. Tapi keutamaan itu bagai pelangai tidak apa ni, di pelangai ni tidak menggalakkan anak tempatan terlibat dalam pembangunan kampung. Sepatutnya kepimpinan ataupun pihak-pihak berkuasa ke apa ke, kan, dia mengutamakan dululah kalau kerja-kerja kontraktor tu, mana kontraktor anak tempatan tu, kan, yang apa ni, yang buat kerja di situ. Tapi masih tengok tak ada lagi lah, tak ada. Adalah sekali-sekali mungkin lah, tapi kebanyakan saya tengok kerja-kerja tu, kerja yang tak putus-putus macam mesin rumput je, dia tak putus-putus, bersambung-sambung. Tapi yalah, orang asing lah saya tengok sekarang lah yang ambil alih kerja-kerja tu. Patutnya peluang-peluang itu boleh dibagi pada anak-anak tempatan. Jadi tuan-tuan, saya kadang-kadang, tuan-tuan, banyak orang kata siapa yang agak-agak paling layak dalam kita nak pilih wakil rakyat kita di pelangai ni. Sebenarnya saya kalau nak kira-kirakan pengamatan saya tak nampak tokoh yang berani menonjol dalam UMNO di pelangai ni. Tokoh pelangai UMNO berani menonjol untuk membidas ataupun untuk menghalang UMNO sendiri mengambil orang luar lah sebagai calon. Tak ada keberanian itu pun, tidak ada, kan. Saya mengharapkan UMNO pun dia letak calon apa ni, calon anak warga pelangai. Tapi secara apa ni, secara tidak kata memihak mana-mana parti lah. Kalau saya bercakap untuk tokoh yang tidak memihak mana-mana parti, saya rasa seorang lah saya nampak masih Kapten Samsudin. Tapi dalam UMNO ni kebanyakannya jadi macam banyak tak nak membantah macam tu lah, jadi yes lah, kan. Jadi itu tak nampak keterampilan di peringkat pelangai. Cuma diorang ni mungkin apa di luar daripada pelangai mungkin diorang popular lah. Tapi tuan-tuan, kalau lah misal kata sekali lagi takdir pada PRU 15 nanti, kan, pelangai masih dipimpin
oleh apa ni, oleh wakil rakyatnya daripada orang luar. Agak-agak tuan-tuan, apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Dan kita fikirkan pula, sekiranya pelangai pada selepas PRU 15 nanti diwakili uh, diwakili oleh warga pelangai sendiri sebagai wakil rakyat. Kita boleh juga kata bercadang-cadang berfikir-fikir untuk beri-beri apa ni, macam kata mengukir-ukir pendapat lah kan pada diri kita. Setelah lama kita duduk di pelangai, tentu boleh kan dapat buat perbandingan tu. Jadi macam mana tuan-tuan, kalau misal kata kita tak dapat membuat satu keputusan untuk berdepan dengan pilihan raya PRU 15 ni penting tuan-tuan. Pasal saya rasa percaturan politik dia berubah sehari ke sehari kan. Hari-hari berubah percaturan politik ni. Mungkin yalah, kalau silap-silap besok kita bertanding banyak penjuru. Silap-silap besok PAS pun nak bertanding juga, UMNO pun nak bertanding juga, kita di Pakatan Harapan pun nak bertanding. Tapi kita pun tak boleh lupa bersatu. Bersatu pun ada di pelangai, dia mungkin nak bertanding juga kan. Dia bersatu kira-kira dari segi mungkin akar umbi tak ada lah di pelangai, tapi dia punya apa ni kepimpinan atasan dia duduk Perdana Menteri. Jadi kekuatan bersatu saya rasa masih kita tak boleh nafikan lah. Tapi kalau misal kata berlaku perpecahan di peringkat tertinggi, kita di pelangai ni saya rasa itu saya katakan kita kena memilih satu tokoh. Jadi kita tak pernah pening-pening kepala fikir perpecahan di pusat itu. Maka kita pilih satu tokoh anak pelangai yang betul-betul kata boleh memimpin. Mana kata dia ada macam kasih sayangnya pada tempat kampung halaman dia tu kuat. Jadi kepercayaan kita tu sepatutnya lebih tinggi. Sepatutnya kita lebih tinggi lah kepercayaan tu. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, apa yang sukar pada kita ni, kita seolah-olah nak berkata benar pada pemimpin yang kadang-kadang yang agak menekan dengan kita ni, kadang-kadang kita tak berani. Itu satu kelemahan kata orang kita lah. Kita tak berani. Kita ada macam perasaan yang menghantui, takut kehilangan sesuatu yang kita tak tahu apa. Kadang kita pun tak tahu apa, tapi ketakutan tu kadang-kadang sentiasa ada, tak putus-putus. Jangan. Semua jangan. Jadi kita maknanya kita tidak berada di luar kotak pemikiran. Pemikiran kita terkongkong. Kalau misal kata kita berani buat perubahan, apa yang saya harapkan nanti mungkin kita berani calon yang kita pilih itu mesti calon yang meletakkan manifesto. Dia ada manifesto dia. Calon yang membina satu manifesto. Saya akan pilih mana calon yang meletakkan kepentingan awam itu sebagai manifesto. Contoh macam kata manifesto wajib lah, manifesto utama dia mesti berjanji. Mesti dia berjanji pada seluruh warga pelangai dia akan baikkan jalan Mancis Karak tu. Masukkan dalam manifesto dia. Dia berjanji masukkan dalam manifesto dia akan mengusahakan isu polka yang terbengkalai. Dia sepatutnya begitu juga dia mesti pertahankan Sungai Gapoi.
Maknanya hutan di Sungai Gapo yang ditebang itu dia mesti pertahankan. Ini mesti masuk dalam manifesto dia. Itu pilihan saya nanti. Sebagai apa ni? Sebagai pengundi lah kan. Yang berani meletakkan syarat ini sebagai manifesto. Selain pada perkara-perkara lain. Maknanya kalau tidak meletakkan manifesto kepada kepentingan apa ni, kepentingan awam rakyat kita di apa ni, di bumi pelangai ni kan. Saya payahlah. Saya tak kira lah apa ni calon itu dia besok daripada parti mana, tapi saya nak tengok manifesto dia lah. Manifesto dia mesti berjanji untuk kepentingan orang ramai di Pelangai. Mengutamakan anak warga Pelangai. Sekarang ni anak warga Pelangai memang terganggu dengan jalan apa ni, jalan Mancis Karak tu. Ada apa ni, bumi kita macam bumi yang apa ni, tidak layak untuk dibangunkan. Contohnya kalau bangunkan pun gagal. Contohnya Pulka itu satu projek pada lambang projek gagal di bumi Pelangai. Kita tak mahulah macam tu. Image itu, image bumi gagal. Kita nak satu image bumi kita, bumi berjaya, bukan gagal. Kalau misalnya kata Pulka itu jadi satu apa ni, satu pusat apa ni, khusus apa ke di pihak KDN, dia tentu mempopularkan Pelangai. Jadi kita boleh bangga dengan Pulka macam tu. Mungkin ekonomi Pelangai tentu naik. Begitu juga dengan alam semula jadi kita. Sekurang-kurangnya kita pertahankan. Itulah satu-satu sungai. Sungai Gapoi. Tak ada lagi sungai lain dalam Pelangai ni yang cantik. Tak ada. Jadi kita mungkin satu masa dalam jangka masa panjang, projek jangka panjang tu kan. Apa ni, tapi jangka pendeknya mesti pertahankan hutan itu. Hutan Sungai Gapoi itu. Jangka panjangnya mungkin kita naik taraf apa ni, Sungai Gapoi. Kan? Dari segi destinasi pelancongan ke apa ke yang patutlah, walaupun tidak buka pada orang luar tapi memadai untuk apa ni, warga Pelangai yang dahaga kan, apa ni, rasa air sungai apa ni, kesejukan kedinginan air semula jadi bumi Pelangai yang masih indah. Dia pergilah orang Pelangai, pergi sekali-sekali bawa anak-anak kat sana, sedap seronok kan? Walaupun kita tak buka pada, tapi kalau kita naik taraf kan, tu jangka masa panjang mungkin. Jadi di peringkat awal, pemimpin Pelangai mesti mempertahankan hutan Gapoi. Okey, rakyat kita mesti mempertahankan hutan Gapoi itu. Jangan ditebang-tebang. Tak boleh tebang. Dia melindungi air, sumber air. Jadi kita nak wakil rakyat macam tu yang berani. Bukan berani kata kita berani tak tentu arah. Kita nak wakil rakyat yang betul-betul berani kerana betul. Berani kerana betul. Bukan berani kerana ada duit, kaya ke kan. Ada juga kadang orang ada duit dia berani lain macam kan. Orang kaya, orang ada pangkat besar dia berani lain macam kan. Tapi kita bukan berani kerana kita memang tak ada duit, tak ada apa. Rakyat semua susah. Tapi kalau ada pemimpin yang berani kerana betul, itu satu ciri yang saya rasa paling baik. Jadi mungkin tuan-tuan pula mungkin ada ciri-ciri lain pada diri tuan-tuan, sifat-sifat sebagai seorang pemimpin kan. Mungkin tuan-tuan ada apa ni, kenal siapa-siapa ke yang boleh diketengahkan, tapi di peringkat apa ni, saya sendiri saya rasa dari segi kelayakan, setelah saya pilih-pilih, saya gendung-gendung, memang saya rasa setakat ini saya masih kata, kalau misalnya kata saudara Kapten Samsudin Munir itu yang bertanding, saya akan beri sokongan pada dia secara terbuka, saya cakap. Tapi yalah, kalau dia tak nak, kita nak kata apa kan. Tapi dia seorang tokoh lah. Tapi dia pernah dulu pernah ada pengalaman dia bertanding di bawah, masa tu dia remaja lagi lah kan. Orang kata masih muda sangat lah. Saya ingat baru keluar apa ni, dia ni Kolej Islam Kelang ke, kalau tak silap saya lah. Kapten ni dia belajar di sana. Lepasan itu lah rasanya.
dia masuk mewakili parti Semangat Pemenang, tapi pengalaman politiknya maknanya dekat situ pengalaman politiknya pun ada. Dia ada pengalaman politik lah. Dari segi apa ni? Ilmu agama dia memang orang yang berlatar belakangkan agama. Nama kerja dalam kagat dulu. Ko agama Angkatan Tentera. Dia lepas tu Yadim, Yapim ke, macam tu lah. Sekarang buat usahakan satu tahfiz teknikal di Pelangai, bawa di Pelangai. Projek berjuta-juta. Dia ada inisiatif lah, saya tengok pergi kadang melawat pelda-pelda sumbangan kecil-kecil. 3 bulan kita akan bersama dengan dia, insyaAllah kalau tak ada apa hal 3 bulan kita nak pergi apa ni, melawat saudara mara yang tinggal di kampung Sementing tu kata dia kan. Mungkin dia bawa tangan sikit sumbangan lah daripada dia punya NGO YUPP. Tapi usaha-usaha itu usaha baik ya. Saya nampak itu salah satu contoh-contoh yang dia boleh buat lah. Tapi apa pun paling penting pada saya, dia seorang pemimpin ni dia mesti ada 4 sifat lah. Sidik, amanah, tabligh, tanah tu dia kena ada. Kalau tak ada ni pun susah juga nak cakap tuan-tuan. Kan? Dia melansam nanti. Kan? Tapi tuan-tuan sama-sama balik kita fikirkan dalam isu pelangai ni pasal apa saya berkata ni. Saya berkempen ni tuan-tuan, memang saya berkempen. Saya berkempen sungguh ni. Kan? Saya nak mengubah cara pemikiran. Kita tak tahu pilihan raya ni tuan-tuan. Saya jangkakan paling-paling pun dalam 6 bulan lagi lah. Itu jangkaan lah. Jangkaan ni saya kadang-kadang saya petik daripada pandangan-pandangan profesional kan. Daripada pembacaan sedikit kan, maklumat-maklumat yang kita duduk di alam maya kan, alam maklumat sekarang ni. Jadi maklumat-maklumat tu kadang-kadang menggambarkan lah. Pilihan raya ni kemungkinan dalam masa 6 bulan ni lah. Jadi saya pun ada masa tempoh 5-6 bulan ni untuk berkempen, untuk ubah cara pemikiran. Mungkin satu bentuk apa ni, saya nak kata apa macam kita nak ubah ni secara revolusi mental. Revolusi mental. Maknanya dia cara berubah, kita drastikkan perubahan itu kan. Supaya kita lebih meyakini dan mana-mana pihak pun lah, mana-mana parti pun lah kan. Jadi kalau ada lagi parti yang meletakkan cara luar tu, kita tolak mentah-mentah lah masa mengundi. Senang cakap kan, senang cakap. Supaya kita nanti kalau ada lah misalnya kata anak tempatan ni, kita boleh buat perbandingan. Kebolehan anak tempatan dengan apa ni, dengan wakil rakyat luar, kita boleh buat perbandingan. Ni tak pernah ada untuk buat perbandingan. Nak banding dengan siapa? Kita belum ada lagi. Belum pernah dapat. Belum pernah berjaya. Kita, tuan-tuan, jangan tebal lah dengan pemikiran lama. Kita jangan resis. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, saya kebimbangan saya macam isu, yalah, orang panaskan isu DAP terkait dengan apa ni, ya, untuk memanaskan perkauman ni dengan penghinaan Rasulullah, dengan macam-macam isu kan. Sehingga kadang-kadang kita di bawah bercelaru. Termasuk juga macam sekarang ni isu makanan tidak halal daging ni. Saya pun tak nampak lagi satu bentuk fatwa ataupun tindakan yang betul-betul kata siasatan itu. Siasatan itu macam kata, dia macam tak bentuk siasatan lagi. Dia macam beritahu dia baru, pembongkaran kan. Sepatutnya dia ada satu siasatan forensik mendalam. Dia pasal apa, dia dah daging tu dah banyak-banyak pergi pasar mana, pasar raya mana ke apa ke, kita pun tak tahu kan. Apa label yang dia dah pakai sekarang kan. Yang orang kata harga kata 1 juta tu. Banyak mana daging tu pun saya tak tahu lah tuan-tuan. Tapi kita selama ni seolah kita ni makan barang tak sembelih ke apa ke, kita pun sembelih tak sembelih kita pun tak tahu lah. Kan? Ada blogger tu kata
Saya setuju dengan dia, dia kata jangan buang lah kalau macam kata daging ni tak boleh makan ke apa ke, dia kata jangan buang. Dia kalau dia cadangkan apa ni daging-daging itu hantar ke zoo. Hantar ke zoo buat makanan apa ni, buat stok makanan haiwan, jangan dibuang sesaja. Baik juga pandangan dia. Jadi tuan-tuan sesama lah kita fikirkan kan, apa pun saya mengharapkan tuan-tuan mendapat apa ni, mendapat satu pandangan baru ke apa ke, satu satu penilaian baru. Kita nilai balik kan, cuba kita renung-renung sehingga kita dapatkan satu keputusan untuk pasal apa. Jangan kata politik ni apa nak fikir-fikir tentang politik. Sebenarnya politik penting tuan-tuan. Politik penting. Pada saya dia penting. Di dunia ni dia penting. Pasal apa, semuanya kuasa itu melalui politik. Politik tu baik tak baik pada sebuah negara bergantung kita boleh tengok ekonomi dia. Kalau baik ekonomi sebuah negara tu, mana politik dia baik. Bukanlah kata tapi itu salah satu ciri besar. Siapa ni? Lan turun Pak Atan. Pun boleh bertanding atas tiket bebas pun. Okey. Terima kasih Jalan. Saya bukan kata ada juga kawan-kawan kata Pak Tanah masuk bertanding kan, dia kata kan apa boleh apa. Saya kata saya tahulah saya paras mana kan. Saya pengalaman politik ini pun tak berapa banyak kan. Kadang-kadang nak main politik ni pun peluru nak banyak kan. Tak ada peluru apa nak politik kan. Jadi politik kita menceceh macam ni lah. Kita orang kaki lima lah kan. Tapi yalah, macam mana pun kadang-kadang kalau orang kata kehendak Allah Ta'ala tu, kita nak kata apa kan, susah juga nak cakap. Tapi belum ada terlintas lagi lah. Cuma niat saya dalam politik ni nak melihat, nak tengok kehebatan anak pelangai, memimpin pelangai sendiri kan? Memimpin sanak saudara dia sendiri, memimpin sahabat-sahabat dia sendiri di pelangai, memimpin apa ni masyarakat dia sendiri di pelangai. Baru kita boleh action sikit lah kan. Ini kita gah macam mana pun kita orang luar yang pimpin kan? Tak ada mana juga kan. Jadi tuan-tuan apa ni, Hayazi je hantar je daging tu ke sebelah. Macam-macam. Jalan Kompang ni, saya tahu sahabat saya kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baliklah kampung, kita buat RU balik ke apa ke, kawan sekolah makin kan. Okey, insyaAllah. Tapi saya kadang-kadang tuan-tuan fikir-fikir, kadang-kadang kita ni, orang kita ni saya tengok, saya bertemu ramah lah kadang-kadang sambil-sambil belawak-belawak, saya cakap apa tau. Saya kata engkau sekali engkau harap apa yang kau harap. Saya kata, ada tak engkau harap sesuatu yang ajaib lah saya kata berlaku atas diri kau. Saya kata kan. Dia kata aku ada juga, dia kata aku kadang berangan dia kata. Dia boleh cerita angan-angan dia. Kau berangan macam mana? Dia kata. Aku mana tahu, aku tengah gali-gali pigi. Dia kata aku gali pigi. Aku jumpa emas ketul dalam pigi tu. Wah, aku dapat macam tu. Dia kata kan. Hari lagi tu dia kata dia berangan. Dia kata dia jalan-jalan naik motor ke naik basikal ke. Tiba-tiba dia jumpa beg James Bond. Dalam penuh duit. Ada juga. Tapi mentaliti ni tuan-tuan kadang-kadang lekat. Dia kata dia suka berangan macam tu. Nasib kadang-kadang dia kan. Mana tahu aku tertengah jalan-jalan ni. Orang jumpa beg James Bond. Duit banyak penuh dalam tu. Jadilah dia tu kan. Ada juga kan. Tinggal lagi kadang-kadang kita habis dengan berangan-angan lah tuan-tuan. Habis dengan berangan-angan. Tu contoh saya kata berangan-angan tu apa tau. Untuk saya kaitkan dengan mana? Macam highway tu lah, isi yang nak sampai ke Pelangai tu, saya pun lupa dah kan. Daripada Bentong tu. Dia kata dia akan nak siap dah dia buat highway tu. Sampai ke Gua Musang mana kan. Tapi tak siap-siap juga kan. Tu saya kata tadi. Dia macam
macam hayalan. Dia hayalkan kita dengan projek mega tu. Api abuk tak ada. Abuk tak ada lagi sekarang ni kan. Pakailah kita jalan nak guntung tu. Itulah laluan kita. Kau ambulan ke, kau truk polis ke, kau askar ke. Eh? Itu jalan dia lah. Kau lori balak ke, kau motosikal ke, kau petani ke, siapa ke yang penoreh getah kebun. Itulah jalan dia nak guntung-guntung. Kadang-kadang pokok melintang. Gelap lagi. Lama dah tuan-tuan. Sepatutnya lah kan. Tolonglah wakil rakyat pelangai yang ada sekarang ni kan. Tolonglah kan. Jadi dan harapan saya lah kalau misalnya kata wakil rakyat anak pelangai nanti yang akan jadi pilihan saya nantilah, dia meletakkan manifesto 3 perkara asas tu kan. Dia mesti memperjuangkan jalan Karak, jalan pelangai ke Karak. Dia mesti memperjuangkan isu hutan sungai, tadahan air Sungai Gapoi. Maknanya berkaitan Sungai Gapoi itulah, tu keindahan Sungai Gapoi itu. Dan dia mesti voice kan itu isu Pulka kan. Selain pada isu-isu lain lah, contoh untuk isu kesihatan. Mungkin kita nak dapatkan satu pusat rawatan bertaraf hospital di kawasan Dun Pelangai, ataupun kita nak urbankan Pelangai ni ke apa kan. Jadi apa yang fikir yang sesuai. Jadi saya nampak mungkin kalau warga wakil rakyatnya warga Pelangai, kita nak ajak berunding pun senang kan? Jadi mungkin cadangan saya kalau terpilihlah anak warga Pelangai sebagai wakil rakyatnya nanti, takdir ilahi begitu kan, suratan dia. Apa yang saya harapkan wakil rakyat ni dia membentuk satu biro, satu biro pemikir bagaimana untuk memajukan Pelangai. Itu harapan saya. Jadi dia menilailah siapa-siapa yang boleh dia cari orang untuk tubuhkan satu biro ataupun jawatan kuasa pemikir untuk memajukan Pelangai. Fikir dia ni pecah kepala, fikir bagaimana nak majukan Pelangai. Jadi saya rasa tuan-tuan setakat itu dulu kan. Cik Selamat Husin, Cik Atan nak tanya, dah 60 tahun merdeka tapi Pelangai tak maju, macam tu je, tak ada berubah. Inilah Cik Selamat, susah juga saya nak cakap ni yang saya bising-bising ni. Jalal Kompang dengan 3 pengal tak pernah bincang kat Dewan Dun Pahang masalah Pelangai. Kalau tu Jalal Kompang. Jadi kalau tak dapat orang Pelangai jadi calon, Pak Atan jadi calon bebas, kita sokong. Terima kasih Cik Haji kan. Dengan cuma bincang nak terbang balak je. dengan cuma bincang nak terbang balak. Jadi dia ni kadang-kadang tuan-tuan ini orang semua orang Pelangai ni tuan-tuan kenal. Kadang-kadang dia apa yang dia komen dia anu tu pun ada betul dia. Itu yang dia rasai. Seolah-olah ada terselit satu macam dia di lubuk hati dia macam ada sesalan, ada sesalan. Jadi kita saya rasa kena berubahlah kali ni kan. Tak lama lagi dah tuan-tuan kan. Tuan-tuan nak percayalah cakap saya, tak percaya saya pun tak boleh nak paksa apa kan. Tapi saya cuma bagi pandangan, kita tidak penting, pada saya tidak penting untuk kita berbeza pendapat, tapi yang paling penting pada saya kita raikan perbezaan pendapat. Itu paling penting. Jadi kat situlah kita boleh discussing untuk memajukan Pelangai. Kadang-kadang saya pun banyak kelemahan, bukannya saya ni perfect apa ke, cuma nampak kelemahan boleh tegur saya terima kan, insyaAllah untuk kebaikan bersama lah kan. Tapi jalan gambar-gambar yang saya posting sebelum saya live ni, gambar jalan yang rosak-rosak tu insyaAllah lah saya cari lalu 3 orang nanti kalau tak ada masalah apa. Saya ingat saya konkretkan je lah sikit, simenkan sikit lah jalan tu kan. Tak banyak tu, saya dalam 2 kampit simen, pasir sikit kan. Bawa ada sukarelawan ke. Tapi saya tengok bahaya jalan tu tuan-tuan. Dia boleh menyebabkan kemalangan.
mesti boleh menyebabkan kemalangan. Pernah berlaku tergolek kereta depan balai raya tu, Buah Gaung, ada sikit lubang. Tapi di Jalan Lemah Jaya. Tapi tak apa, okey tuan-tuan. Jadi saya dah panjang juga ni. Terima kasih pada yang menonton, pada yang beri komen, saya pada yang sokong, pada yang saya nampak tak ada lah yang apa ni, yang nak hentam saya ke apa ke. Saya terima apa, saya raikan berusaha macam dulu ada, tapi alhamdulillah lah sekarang ni saya rasa ada kesannya kan, ada perubahannya kan, dan saya harap walaupun dia tidak perubahan itu tidak bergerak secara revolusi, dia berubah jugalah perlahan-lahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan doa saya sama-sama kita sihat sejahtera, mudah-mudahan pelangai maju di masa akan datang. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Sebelum tu tuan-tuan, saya satu lagi yang selalu yang saya mesti nak sebut, saya dalam live saya kan, kalau bukan anak pelangai, siapa lagi? Siapa lagi tuan-tuan? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangai, pelangai. Assalamualaikum.